Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita. Tajuk TMK tahun 6 masih lagi dalam tajuk pengaturcaraan unit 1.2. Okey, mari kita mula belajar. Objektif pembelajaran pada hari ini ada dua. Pertama, murid dapat membuat perkataan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam atur cara komputer. Yang kedua, murid dapat membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam kehidupan harian. Okey, macam mana kaedah pembelajaran hari ini? Pertama, awak akan diberi penerangan tentang beberapa contoh-contoh set arahan dalam kehidupan harian awak. Okey, seterusnya hasil pembelajaran hari ini akan tercapai sekiranya anda dapat menyusun semula baris-baris arahan untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau tugasan. Setelah habis pembelajaran kita nanti, kamu perlu menyelesaikan satu tugasan yang akan saya beri di akhir pembelajaran nanti. Mari kita teruskan pembelajaran pada hari ini iaitu unit 1.2 di mana saya akan menguji tahap penguasaan 3 awak atau TP3 iaitu kamu dianggap berjaya sekiranya kamu boleh menukar langkah-langkah aktiviti harian kepada set arahan. Baik, mari kita lihat set indasi. Gambar apa yang anda nampak kat sebelah ni? Okey, nampak tak gambar apa tu? Ya, gambar Mi Maggi. Pernah dengar tak Mi Maggi? Mestilah tahu kan. Okey. Seterusnya gambar apa? Gambar penyapu. Kenapa cikgu tunjuk kedua-dua gambar ni? Sebab cara yang pertama saya nak awak fikirkan macam mana kita nak masak Maggi. Maggi ni dalam kehidupan seharian memang kita ada pernah makan kan. Dan penyapu lidi, siapa yang ada guna penyapu lidi? Kat rumah mesti mak-mak awak ada guna penyapu lidi. Jadi dua perkara ni memang sentiasa berlaku dalam kehidupan seharian awak. Jadi cikgu gunakan dua contoh ni untuk awak fikirkan macam mana cara nak masak Maggi dan juga nak membuat penyapu lidi. Okey, apakah langkah-langkah yang diperlukan untuk masak Maggi? Baik, cikgu akan terangkan cara memasak Maggi. Yang pertama, kita akan masukkan air ke dalam periuk. Kemudian, kita buat apa? Masukkan Maggi ke dalam air yang mendidih. Seterusnya, kita akan tambah daun bawang untuk menambah aroma. Kadang-kadang ada yang tak masukkan daun bawang ni, tapi ni sebagai salah satu alternatif untuk menambah lagi perasa masakan kita. Okey? Yang terakhir barulah kita masukkan perencah kari ke perencah ayam ke dalam Maggi kita. Nanti bila dah mendidih, barulah kita akan angkat. Betul tak? Okey, senang kan? Ini cara untuk masak Maggi. Mari kita lihat pula apakah langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat penyapu lidi. Okey, pertama, macam mana cara dia? Penyapu lidi selalunya kita akan buat menggunakan daun kelapa. Tapi selalunya orang akan guna daun kelapa sawit sebab kelapa sawit lidi dia lebih lembut daripada kelapa biasa. Cara dia ialah daun kelapa sawit akan dipetik daripada pokok. Kemudian kita buat apa? Kemudian daun kelapa sawit akan dipisahkan dari pelepah dia. Maksudnya akan dilurutlah
kita selalunya akan guna pisau ke atau parang ke untuk pisahkan daun kelapa tu daripada pelepah kelapa tu. Lepas tu kita akan ambil selai-selai tu, daun kelapa sawit tu akan diraut dari lidi dia. Okey, bila dah lidi tu dah ditanggalkan, lidi kelapa akan dikumpulkan. Kemudian nanti bila dah kumpul, kita akan kumpul secekak. Lidi tu kita akan ikat. Bila kita dah ikat kat hujung tu, maka sedialah untuk kita guna. Baik, ini adalah nota. Nota untuk hari ini ialah setiap aktiviti harian mempunyai arahan atau tata cara untuk diikuti supaya aktiviti tersebut dapat dilaksanakan. Faham tak ayat ni? Maksudnya, dalam kehidupan seharian kita, memang kita ada melakukan beberapa aktiviti kan? Dan setiap aktiviti yang kita buat tu ada tata cara dia. Okey, boleh tak kamu fikirkan apa aktiviti dalam kehidupan seharian kamu yang memang ada tata cara yang perlu kamu buat untuk menyiapkan aktiviti tersebut? Boleh catat tak? Okey, contoh apa dia? Contoh kita nak masak nasi, ada cara-cara dia, betul tak? Apa lagi? Awak nak goreng ikan, awak nak lipat kain, nak basuh kain. Nampak tak? Itu semua adalah kehidupan harian. Tapi awak ada cara dia tertentu. Maknanya awak tak boleh nak masak nasi, tapi awak awak samakan cara nak masak nasi dengan nak masak sayur. Tak sama kan? Dia ada cara-cara dia. Itulah dia. Maksudnya, maksud kat sini, kalau awak tengok ni, setiap aktiviti harian mempunyai arahan atau tata cara untuk diikuti supaya aktiviti tersebut dapat dilaksanakan. Boleh faham maksud dia? Okey. Baik. Seterusnya. Okey, untuk unit 1.3 ni, saya ingin menguji tahap penguasaan 2, di mana saya ingin melihat sama ada awak boleh menyusun semula baris-baris arahan untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau tugasan. Mari kita lihat situasi seterusnya. Yaya ingin membeli air coklat di mesin layan diri. Apakah tata cara yang perlu dilakukan oleh Yaya untuk membeli air coklat tersebut? Okey, macam mana Yaya nak beli air dalam mesin layan diri? Cikgu rasa kamu ada pengalaman. Mari kita semak sama ada cara awak beli sama tak dengan cara Yaya beli. Baik, langkah-langkah yang dilakukan oleh Yaya untuk membeli air coklat. Pertama, dia perlu masukkan duit berdasarkan harga minuman. Kedua, dia perlu membuat pilihan jenis minuman. Yaya nak beli air coklat, so dia kena tekan butang nombor 2. Ketiga, Yaya perlu menekan butang coklat sebagai minuman pilihan. Keempat, Yaya perlu menunggu sehingga air selesai dituang. Akhir sekali, Yaya sudah bersedia untuk mengambil minuman dan meminumnya. Maka berakhirlah topik kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham dengan jelas maksud atur cara dalam kehidupan seharian kamu. Dan kamu dapat mengaitkan perkara-perkara yang melibatkan atur cara. Untuk mengukuhkan pemahaman kamu pada topik ini, cikgu mahu kamu buat latihan yang berikut. Jika kamu lihat, ada 2 jenis permainan tradisional. Cikgu mahu kamu pilih
salah satu permainan tersebut dan atur cara bagaimana permainan yang kamu pilih itu dijalankan. Kamu perlu menjawab dalam buku tulis TMK dan hantar kepada cikgu hasil kerja yang telah siap ke dalam pautan Google Form yang telah cikgu sediakan. Terima kasih murid-murid. Semoga berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang di waktu dan masa yang sama. Semoga murid-murid sentiasa berada di rumah dan menjaga kesihatan diri. Bye.